Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, teman-teman, saudara-saudari yang dikasihi sekalian, selamat Hari Raya Aidiladha saya ucapkan kepada teman-teman semua. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala menerima amal-amal saleh kita dalam 10 hari yang terbaik tempoh hari dan menerima doa-doa yang telah kita panjatkan pada hari Arafah yang lalu. Dan semoga Allah terima segala ibadah dan amal-amal saleh yang kita kerjakan pada hari-hari yang mulia ini. Sahabat-sahabat yang dikasihi, tentu saya tidak keseorangan. Kita semua sudah semakin hari semakin merasakan lesu upaya, burn out. Kalau kita lihat sudah hampir 2 bulan kita terkurung secara ketat di dalam rumah dan kita masih berada di fasa 1. Semalam pun kita mencatatkan 12,000 lebih kes positif COVID yang baru dan hari ini juga angkanya menghampiri 12,000 juga, 11,985, dan ini tidak memberikan harapan yang cerah bahawa kita akan boleh keluar dan kita boleh berjalan seperti sedia kala, pergi ke kawasan-kawasan yang kita nak dapatkan kerehatan, ketenangan di tepi pantai, kita nak pergi hiking dan sebagainya, dan kita terperap di dalam rumah. Dan hari raya juga saya kira ramai yang merasakan bahawa hari raya haji ini antara yang paling suram barangkali dalam pengalaman hidup masing-masing. Jadi tentunya untuk memberikan nasihat, kekuatan dalam fasa yang cukup meletihkan seperti ini tidak mudah. Yang bercakap juga melalui burnout yang sama, menguruskan pelbagai urusan dalam keterbatasan yang ada. Dan satu ketika Imam Ahmad ibn Hanbal pernah ditanya oleh anaknya, "Wahai ayah, mata raha, bila kita nak rehat?" Pada ketika itu Imam Ahmad dengan kegigihan beliau mengajar hadis, menyebarkan dakwah, berdepan dengan khalifah yang kejam dan diktator pada ketika itu menghukum beliau, dipenjarakan melalui pelbagai ujian dan rintangan yang getir. Dan pada ketika itu Imam Ahmad menjawab, "Kita akan rehat apabila kita meletakkan kaki kita di dalam syurga." Jadi beliau secara mentalnya, kekuatan mental dan emosinya, walaupun fizikalnya didera, walaupun kesenangan hidup yang dinikmati oleh kebanyakan orang itu tidak dapat dinikmati oleh keluarga mereka pada ketika itu, tetapi mental dan emosi Imam Ahmad ibn Hanbal sentiasa melihat ke arah syurga, tempat kerehatan yang abadi. Dan kalau kita ingat waktu kita cerita Nabi SAW naik sehingga ke langit ke-7 bertemu dengan Ibrahim AS, Nabi sedang berada dalam satu keadaan yang duka cita. Nabi dah cuba semua plan, semua rancangan, baik di dalam Mekah, dah pun cuba keluar daripada Mekah pergi ke Taif. Hampir seolah-olah semua option yang Nabi ada pada ketika itu tidak berjaya untuk membantu atau memudahkan keadaan Nabi SAW. Lalu bila kita lihat beberapa episod yang kita cerita sebelum ini, dia sebenarnya adalah mengikut turutan apa yang kita ceritakan daripada episod pertemuan antara Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim AS. Daripada tersandarnya Ibrahim pada Baitul Ma'mur, kemudian kita cerita Nabi Ibrahim memberikan salam kepada kita umat Nabi Muhammad SAW, dan seterusnya Nabi Ibrahim AS menyebut satu nasihat yang kita semua perlukan pada ketika ini. Pada ketika kita rasa dunia ini sempit, kita rasa ada orang yang ada kelebihan jawatan, ada kelebihan duit, dapat berjalan, melanggar undang-undang dan mereka tidak dihukum. Tapi kita yang kecil ni, orang-orang panggil apa, kita ni bilis ni, langgar sikit kena compound banyak, tak boleh nak keluar, terkurung. Anak-anak semua mengalami tekanan mental, ibu bapa mengalami tekanan mental, frontliners khususnya di hospital, burn out. Jadi kita rasa apa nilai ni? Penat je sebenarnya kita nak perjuangkan kebenaran, keadilan, hukum, undang-undang. Sebab orang-orang yang baik yang menjaga prinsip ini akhirnya kelihatan hidup mereka terbeban, tertindas. Jadi baik kita hidup dan menikmati sahaja dunia ini dengan jalan-jalan yang tadi kita sebut, jalan-jalan korupsi, jalan-jalan penyelewengan. Tapi Nabi Ibrahim AS menyebutkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim kata apa? Wa akhbirhum annal jannata tayyibatut turbah. Wahai Muhammad, beritahu kepada umatmu, yakni kita semua, sesungguhnya syurga itu tanahnya bersih, suci. Uzbatul ma', dan airnya manis,
segar, seolah-olah memberikan satu gambaran betapa nikmatnya nanti pada ketika kita melangkahkan kaki masuk ke dalam syurga. Ya Allah, berikanlah kami tempat di sisimu di dalam syurga Firdaus yang tertinggi bersama dengan Nabi SAW, para anbiya, orang-orang yang telah syahid dan juga orang-orang saleh. Ada hadis Nabi sebut, siapa yang berdoa minta 3 kali nak masuk syurga, syurga akan berdoa kepada Allah meminta orang yang berdoa itu masuk ke dalam syurga. So kita doalah 3 kali minta kita dapat masuk syurga. Dan apabila kita cerita tentang syurga ni, memang tak dapat digambarkan secara spesifik apakah sebenarnya keadaan, apakah sebenarnya rasa, bau, nikmat yang disebutkan di dalam syurga itu. Sehingga ada hadis Nabi SAW sebut, Nabi kata, Allah telah menyediakan bagi hamba-hambanya yang saleh ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Allah telah menyiapkan bagi hamba-hambanya yang saleh apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, tak pernah didengar oleh telinga, dan tak pernah terlintas pun pada hati dan perasaan nurani manusia. Bayangkan kita pernah lihat gambar-gambar cantik di Switzerland, di New Zealand, kan? Kita lihat, wow, ini syurga dunia. Itu pun belum lagi, itu baru sikit lah. Mala ainun ra'at, mata tak pernah nampak kecantikan seperti apa yang akan dilihat di syurga. Wala udhunun sami'at, telinga pun tak pernah dengar. Kita mungkin ada favourite lagu yang kita dengar, kita kata this song is so heavenly, kan? Kita kata lagu ni macam turun dari syurga. No. Bunyi tu masih pecisan je daripada apa yang kita tak pernah dengar di syurga. Dan kita boleh cuba bayang-bayangkan dengan apa yang Allah sebut tentang bidadari, tentang sungai daripada susu, madu, apa sahaja nikmat yang kita nak. Dan bayangkan bila Allah sebut tentang syurga ni, kalau kat dunia kita bayangkan kita ada banyak nikmat, satu masa kita akan bosan, kan? Semua benda kita nak, kita dapat, kita akan bosan. Sebab tu kita tengok ada orang yang hidup dalam serba kemewahan, kekayaan, tapi banyak buang terbiat di media sosial. Kerana mereka sebenarnya kebosanan dengan kemewahan itu. Tetapi kemewahan di dalam syurga, kenikmatan tidak akan membosankan. Kita akan sentiasa berada dalam mood excitement dan enjoy selama-lamanya. Bayangkan, selama-lamanya. Dan kenikmatan itu, Ibnu Abbas sebut radhiyallahu anhuma, Ibnu Abbas kata apa? Tidak ada di jannah sesuatu pun daripada dunia melainkan illa asma', apa yang nama-nama yang disebutkan. Memang Allah sebut tentang kaks, tentang cawan-cawan, gelas-gelas minuman, tentang kenikmatan pasangan-pasangan yang cantik. Tetapi itu semua hanya nama nak bagi kita boleh menangkap apakah yang Allah Subhanahu Wa Taala janjikan, tetapi hakikatnya sama sekali tidak terjangkau oleh akal manusia. Jadi dalam keadaan kita rasa dunia ni melelahkan, kita rasa kadang-kadang ramai daripada kalangan kita yang mungkin dah putus asa, dia ada plan nak travel, dia nampak masa depan ni macam dah susah, dia rasa down, dia mungkin nak buat haji, nak buat umrah, tengok video live dari Mekah, rasa sebab, rasa hiba, mengalir air mata. Apakah aku mungkin dapat peluang untuk pergi lagi ataupun tidak, sebab harga akan lebih mahal, ada banyak SOP lepas ni, bila keadaan akan lebih baik, adakah aku akan mati sebelum itu, kan? Kes pun sporadik, kita dah ramai kawan-kawan kita yang dekat dengan kita yang dah meninggal dunia, muda, tua, tak kira usia dah. So kita ada kebimbangan-kebimbangan itu yang semakin menambahkan rasa seolah-olah dunia ini tidak ada erti lagi. Di situlah kita sematkan sekuat hati di dalam jiwa, jantung hati kita ini, bahawa kita jangan sekali-kali putus asa dengan syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Nabi Ibrahim pesankan kepada Nabi Muhammad, bukan untuk Nabi Muhammad tahu sahaja. Nabi Ibrahim kata akhbirhum, beritahu kepada mereka. Dan berkat daripada nasihat itu, hari ini pun kita masih menyebut nasihat tersebut, bahawa syurga ini tanahnya suci, debunya bersih, airnya manis, luas. Innaha qi'an wa annaha qi'an, kata Nabi Ibrahim AS, dan sesungguhnya ia satu tanah mendatar yang luas. Dan Nabi Ibrahim kemudian mengajarkan beberapa zikir yang perlu kita baca untuk menanam tumbuh-tumbuhan di syurga, di real estate dan di tanah dan rumah-rumah kita yang sedang menanti kedatangan kita. Yang itu kita cerita dalam episod akan datang, insya-Allah. Dan saya hanya nak tutup dengan satu hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim.
Dan hadis ini saya kongsikan bukan untuk kita target untuk menjadi orang terakhir yang masuk syurga, tetapi nak bagi tahu betapa luasnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, betapa nikmatnya syurga itu. Orang yang super last, yang terakhir, betul-betul last, yang keluar daripada neraka, dia akan masuk ke dalam syurga. Dan ini dialog dia dengan Allah Azza wa Jal. Dan Nabi SAW ceritakan hadis ini. Sesungguhnya aku tahu siapakah orang yang terakhir keluar dari neraka dan paling akhir masuk ke syurga, kata Nabi SAW. Yang mana seorang laki-laki ini akan keluar dari neraka dalam keadaan merangkak. Bayangkan, dia ni mesti orang yang mengucapkan la ilaha illallah, tapi mungkin dia ada buat dosa yang banyak. Jadi dimasuk ke dalam neraka dulu, dibersihkan daripada dosa-dosanya. Tapi last sekali dia keluar merangkak. Kemudian Allah berfirman kepadanya, pergilah engkau, masuklah ke dalam syurga. Dan lelaki ni pun datang nak masuk syurga, tapi dia membayangkan, dia kata, kalau aku ni orang last, mesti syurga dah penuh. So dia datang jumpa dengan Allah SWT. Dia kata, wahai Rabbku, aku datang nak masuk syurga, tapi nampak gaya macam dah penuh. Allah kata, pergi masuk syurga. Dia pergi lagi sekali, tapi dia masih dikuasai oleh bayangan mesti dah penuh. Kan macam kita pergi kenduri orang terakhir, kita mesti bayangkan mesti lauk semua dah habis. Paling tinggal pun mungkin papadam sikit dengan acar-acar yang orang tak makan. Tapi dia datang kepada Tuhan, kepada Rabb, dia kata, wahai Rabbku, aku rasa syurga dah penuh. Dan Allah berfirman kepadanya, Allah kata, pergilah engkau dan masuklah dalam syurga, kerana untukmu syurga yang aku sediakan untuk engkau ni, yang orang terakhir ni, dia adalah 10 kali ganda daripada segala kenikmatan dunia. Fikir sekejap, 10 kali ganda dunia adalah syurga orang yang terakhir masuk ke dalam syurga. Kita merasai nikmat duduk dalam satu kawasan yang tak besar pun kita rasa macam syurga dah kan. Satu spot kecil je. Tak ada siapa-siapa kat dunia ni memiliki satu negara ataupun satu pulau besar. Kan? Kalau dia memiliki pulau tu pun dia rasa macam dah nikmat sangat dah. Tak. Orang yang terakhir ni, bayangkan dia memiliki seluruh dunia ni, tapi Allah bagi dia 10 kali ganda. Itu adalah hadiah untuk orang yang terakhir masuk ke dalam syurga. Sehingga orang ni tak percaya. Dia kata, apakah engkau memperolok-olokkan aku atau nak ketawakan aku, sedangkan engkau adalah raja sekalian raja. Kemudian Ibnu Mas'ud waktu cerita tentang hadis ini, Ibnu Mas'ud sebut, aku melihat Rasulullah SAW ketawa sampai nampak gigi geraham. Maksudnya Nabi gelak besar, tapi dalam keadaan yang santun, yang kelihatan kacak handsome-nya tu tak larilah. Tak adalah ketawa terbahak-bahak. Dia Nabi SAW ketawa besar sehingga nampak geraham beliau. Dan Nabi pesan, Nabi kata, itulah penghuni syurga yang paling rendah darjatnya. Jadi sama-sama kita perbanyakkan doa. Kita minta syurga 3 kali paling kurang setiap hari. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus tertinggi. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus tertinggi. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam syurga Firdaus yang tertinggi. Allahumma amin. InsyaAllah esok kita sambung lagi dengan apakah zikir yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim untuk kita baca supaya kita dapat menanam tumbuh-tumbuhan pokok-pokok yang akan menanti kita sewaktu kita masuk ke syurga nanti, insya-Allah. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.